Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di seluruh dunia. Dan insyaAllah untuk hari ini kita akan go through satu lagi syarikat yang cukup popular, bukan sahaja di peringkat global, I think di peringkat uh, dalam Malaysia juga cukup popular syarikat ni. Siapa yang tidak kenal dengan nama Microsoft Corporation. Okay, so itu tajuk kita untuk uh, hari ini. Okay, yang kita akan lihat adalah annual report bagi syarikat Microsoft Corporation untuk tahun 2021. Sebelum kita bermula, seperti biasa kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Okay, so mungkin ada antara mereka yang tercari-cari dan juga ternanti-nanti untuk belajar berkenaan dengan pasaran global. Okey. Dan sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, anda boleh komen dengar, dan sekiranya boleh nampak saya punya screen sharing, anda boleh komen nampak. Dan saya test dulu audio. Okey. Alhamdulillah nampaknya okey. Mudah-mudahan hari ini line berjalan lancar. Okay, so kita punya sesi berjalan lancar insyaAllah. Alright, so tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita pada hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dalam sesi hari ini. Dan jutaan terima kasih kepada yang dah share this video. Tajuk kita untuk malam ini adalah annual report bagi syarikat Microsoft Corporations bagi tahun kewangan 2021. Okey, so sebagai disclaimer, sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call, dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Okey, so sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing. Dan sekiranya anda memerlukan nasihat profesional, please dapatkan nasihat daripada mereka yang profesional dan mempunyai lesen. Okey, so dan saya rasa lebih baik untuk saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin ada yang sebelum ini belum lagi berkenalan. Nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli, merupakan lulusan jurusan Civil Engineering dari UiTM. Dan currently saya memiliki professional qualification di dalam Syariah Registered Financial Planner bersama dengan MFPC. Dan currently mempunyai dua jenis lesen, iaitu FPMR daripada SIDC dan juga Unit Trust License daripada FIMM. Dan currently saya bekerja sebagai Premier Advisor bersama dengan The Sophisticated Investor TSI, dan juga sebagai Financial Consultant bersama dengan Philip Mutual Berhad, dan sebagai Senior Marketing Representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Sdn Bhd. Okay. Dan antara beberapa pencapaian saya sepanjang tahun 2021, Alhamdulillah, saya merupakan $1 million producer ataupun MDP dan juga top producer bagi TSI Group untuk dua jenis kategori, iaitu PMA dan juga PMAT, bagi beberapa bulan, antaranya bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. Alhamdulillah. Okay. So itu serba sedikit latar belakang saya, dan kita teruskan dengan annual report bagi syarikat Microsoft Corporation bagi tahun 2021. Okay, so ini muka depannya Microsoft Corporation, namanya di sini. Ini dia punya state, dia didaftarkan iaitu di Washington. Ini alamatnya 1 Microsoft Way, Redmond, Washington. Dan manakala untuk simbol bagi Microsoft ialah MSFT, didagangkan di pasaran Nasdaq. Okay, so ini muka depannya. Dia punya report actually dalam bentuk words. Okay, tapi memandangkan bila convert dalam saya punya Mac ni, dia tak comfortable. Dia ada words yang ataupun yang tak boleh translate tu, maka saya tukarkan kepada PDF. So dekat dalam sistem, kalau download dekat dia punya website, is dalam bentuk words. Okay, dia bukan dalam PDF. Normally ada company dalam bentuk PDF, tapi Microsoft punya dibuat lain sikit lah. Okay, so dia dalam bentuk words. Kalau siapa yang ada Windows ataupun Microsoft Office, should be okay lah. Tapi kalau yang guna Mac tu, better convert dalam PDF lah. Sebab kalau tidak, ada beberapa jenis bentuk ke huruf tu yang dia tak boleh compatible. Dia tak compatible. Right.
So ini muka surat yang ketiga on the table of content. Okay, on the table of content boleh rujuk kat sini. Dan kita go straight to the business. Alright. So business panjang sikit kita baca sikit apakah perniagaan yang dijalankan oleh Microsoft Corporations. Embracing our future. Microsoft is a technology company whose mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. We strive to create local opportunity, growth, and impact in every country around the world. Our platforms and tools help drive small business productivity, large business competitiveness, and public sector efficiency. They also support new startup, improve education and health outcomes, and empower human ingenuity. Okay, so itu lebih kurang macam dia punya mission statement lah bagi Microsoft Corporations. Tujuan utama adalah untuk empower setiap orang dan organisasi. Organisasi itu termasuklah small business, ada yang large business, ada public sector, startup, education dan juga healthcare. So itu mission ataupun dia sedikit background berkenaan apa tujuan Microsoft ni, apa dia nak buat sebenarnya. Okay. We bring technology and product together into experiences and solutions that unlock value for our customers. Our ecosystem of customers and partners has stepped up to help people and organizations in every country use technology to be resilient and transform during the most trying of circumstances. Amid rapid change, we have witnessed technology-empowered telehealth, remote manufacturing, and new ways of working from home and serving customers. These capabilities have relied on the public cloud, which is built on the investment we have made over time. Okay, so ini antara sumbangan dia di dalam perkembangan manusia yang mana apabila pandemik berlaku, okay, dia nampak kat sini cloud system dia yang telah banyak sebenarnya membantu customer, okay, customer base dia sebenarnya dari segi business, public sector dan sebagainya, meneruskan dia orang punya business operation, meneruskan kehidupan melalui servis yang ditawarkan. Okay, we are living in a new era of intelligence, cloud and intelligence age, which is being sharpened by rapid advance in distributed computing, ambient intelligence, and multi-device experience. This means the place we go and the things we interact with will increasingly become digitized, creating new opportunities and new breakthrough. In the next phase of innovations, computing is more powerful and ubiquitous. From the cloud to the edge, artificial intelligence capabilities are rapidly advancing, fueled by the data and knowledge of the world. Physical and virtual worlds are coming together with the Internet of Things and mixed reality to create richer experience that understand the context of surrounding people, the things they use, the place they go, and their activities and relationships. A person's experience with technology spans a multitude of devices and become increasingly more natural and multisensory with voice, ink, and gaze interaction. Okay. So ini masa depan era teknologi yang mana kita bukan hanya bergantung kepada satu device. Ini apa yang Microsoft mention. Sebenarnya kita terlibat ataupun bergantung kepada multi-device experience dipanggil. Sebab kita hanya bukan ada PC, kita bukan hanya ada laptop, kita bukan hanya ada smartphone, kita bukan hanya ada TV dan sebagainya. Tapi macam everything now is interconnected. So kita bukan hanya perlukan satu, tapi kita perlukan semua benda ni untuk membantu kehidupan kita ke arah yang lebih baik. So it's an integration benda ni yang mungkin Microsoft nak cuba highlight. Dia nak build an ecosystem yang mana kita boleh integrate all the devices atau kita boleh live macam seamlessly lah dengan all the technologies around us. Bayangkan dalam sehari kita memang I think banyak benda yang melibatkan teknologi. Daripada kita bangun pagi, daripada kita punya alarm, lepas tu kita ada smartphone, okay, mungkin kita ada TV, kemudian kita ada kereta pun sekarang dah banyak yang menggunakan AI, all these technology punya sistem. Kemudian kita punya kalau duduk di tempatnya ada security system, okay, rumah kita ada security system, internet dan sebagainya. So itu adalah kehidupan kita di sekeliling kita sekarang diserubungi oleh teknologi. Alright.
So ini apa yang dia offer, apa yang ditawarkan oleh Microsoft sebagai dia punya business. Sebab business yang baik adalah business yang menyelesaikan masalah, yang provide solutions to a problem. That is a good business. So apa yang Microsoft nak offer to the world? Founded in 1975, we developed support software, services, device and solution that delivers new value for customers and help people and businesses realize their full potential. We offer an array of services, including cloud-based solutions that provide customer with software, services, platform and content, and we provide solution support and consulting services. We also deliver relevant online advertising to a global audience. Okay, so salah satu bentuk penawaran ataupun servis yang disediakan oleh Microsoft adalah dari segi cloud-based solutions. Yang ini disediakan cloud-based, disediakan cloud untuk para pengguna ataupun customer dia. Ini yang pertama. Our product include operating system, cross-device productivity applications, server application, business solutions and applications, desktop and server management tools, software development tools and video games. We also design and sell devices including PCs, tablets, gaming, entertainment console and intelligent devices and related accessories. Okay, so ini selain daripada clouds, ini adalah servis-servis atau produk yang ditawarkan oleh Microsoft Corporations. Okay, so ada PC, ada console game, ada intelligent devices, accessories dan juga of course software lah. Software itu antara core business Microsoft daripada dulu. Dia punya dia punya OS, operating system, Windows. Okay, ni ambition dia, apa yang dia cita-cita dia. Okay, kemudian dekat sini reinvent productivity and business operation. Anda boleh baca kat sini. Okay, so this is all the business service yang dia ada ataupun produk dia ada. Microsoft 365, Office 365, Enterprise Mobility Security. Okay, so ini benda-benda yang melibatkan kepada sistem yang dia sediakan. Dan selain tu tidak lupa untuk talent ataupun tempat recruiter mencari pekerja, employee, tempat kita mencari kerja di LinkedIn adalah salah satu apps yang dimiliki oleh Microsoft. So mungkin ada yang tak tahu lagi, sebenarnya Microsoft own LinkedIn ni. I think dia acquired kalau saya long time ago. Microsoft menjadi pemilik kepada LinkedIn, yang mana merupakan salah satu bentuk social media tetapi untuk professionals. Okay, so itu LinkedIn. So in the glance kalau kita nampak Microsoft ni macam banyak betul bisnes dia ada. Okay, so dia ada cloud tadi yang main, kemudian dia ada of course operating system, kemudian dia ada social media tadi, is a LinkedIn, kemudian dia ada games, which is actually is Xbox. Xbox tu ialah bawah Microsoft. Kemudian dia ada juga ada servis ataupun software lain yang disediakan. So daripada segi sector wise, dia macam-macam sektor sebenarnya, dia terlibat. Bukan hanya operating system saja sebenarnya. Mungkin orang sebelum ni kenal Microsoft as a Windows, yang keluarkan Windows operating system, dan juga yang menyediakan Microsoft PowerPoint, Microsoft Office lah, Microsoft Word. Okay, so sebenarnya Microsoft hari ini bukannya macam dulu, tapi dia dah integrated into dalam business segmen yang pelbagai. So nanti kita akan lihat pada bahagian revenue nanti, manakah sektor penyumbang revenue paling besar untuk Microsoft, apa business segment dia, second apa, yang third, yang ketiga, keempat, seterusnya apa. Okay, so kita akan lihat nanti. Kemudian apa lagi ada? Okay, so tablet, okay, lupa juga. So Microsoft juga sekarang dah keluarkan dia punya produk PC sendiri. Dulu dia hanya keluarkan OS. So dulu macam Dell, gunakan sistem dia, Acer, produk-produk yang PC dia tak buat OS. Okay, so gunakan IBM, dia gunakan dia punya software. Tapi beberapa tahun yang dulu lah, dia dah keluarkan dia punya produk PC itu sendiri,
yang operate guna dia punya OS lah. Okay, which is dipanggil Surface. Surface dulu ada yang Surface Pro, Pro 7, ada Surface Go, itu yang kecil sikit. Kemudian ada juga dia keluarkan kemudian laptop, Surface yang bentuk laptop. Kemudian Surface Studio dan sebagainya. Ini semua produk di bawah Microsoft juga, yang mana sebelum ni dia tak pernah venture, tapi beberapa tahun sebelum ni dia dah buat sendiri dia punya PC ataupun laptop sendiri. Alright. Okay. Dan kat sini juga dia ada mention berkenaan dengan acquisition. Salah satu acquisition yang dia lakukan oleh Microsoft adalah membuat pemilikan ZeniMax Media Incorporated pada March 2021, a parent company of Batista Software LLC. Okay, yang ini dalam sektor games. Dia adalah games developer dan juga publisher in the world. Okay, so dia mungkin dia akan integrate dengan dia punya Xbox lah. Mungkin dia punya Xbox, ada Xbox Cloud pun ada. Okay, dan sebagainya. Seterusnya, apa lagi yang ada? Okay. Ni semua all the cloud system yang dia ada. Microsoft 365, Team, Edge, Bing, Xbox, Game Pass and more. Termasuk juga yang lain, contohnya macam Skype. Itu juga di bawah Microsoft sebenarnya. Dia Skype. Banyak sebenarnya dia punya business ataupun dia punya income. Dia punya business sector tu sebenarnya pecahan subsektor dia banyak lagi. Okay. Apa yang kita boleh nampak lagi kat sini? Okay, bahagian human capital resources. Pekerja full time employees currently pada 30 Jun 2021 ada lebih kurang 181,000 181,000 orang pekerja full time, yang mana 103,000 located di US, manakala untuk international sebanyak 78,000. This is worldwide lah, 78,000. So main masih banyak di US. Alright. So manakala pecahan untuk operation 67,000 di bahagian operations. Operation termasuk juga manufacturing, distribution and product support. Manakala untuk research and development boleh tahan ramai juga, iaitu 60,000 orang pekerja fokus untuk buat R&D sahaja. Manakala 40,000 untuk sales and marketing. Sales marketing pun 40,000 orang. Okay, so berapa agaknya revenue untuk Microsoft? Cuba anda komen. Anda rasa berapa revenue untuk syarikat Microsoft ni? Okay, so lagi 14 untuk general and administration. Right. Dan seterusnya kita go towards operating segment. Okay, this is dia punya yang tadi breakdown daripada pecahan daripada bisnes dia. Dia nyatakan kat sini ada 3. Dia ada 3 key segment dia. Yang pertama productivity and business process. Dia gelar sebagai productivity and business process. Kedua intelligent clouds. Dan yang ketiga adalah personal computing. More personal computing. Mari kita lihat apa yang dia masukkan di bawah 3 segmen ni. So yang pertama tadi productivity and business process, yang ada untuk contohnya untuk Office commercial, ada punya Office 365 subscription, kemudian Office, Microsoft Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Team, Office 365 Security, Compliance, Skype for Business. So ini antara pecahan daripada productivity and business. Basically digunakan oleh business commercials, okay, yang besar lah. Kemudian untuk Office consumer, yang ini Microsoft 365, kemudian Microsoft untuk Office, Microsoft Office yang menggunakan license on premises, Skype, Outlook.com dan juga OneDrive. So OneDrive juga adalah milik Microsoft, Microsoft Corporation. Ada yang menggunakan OneDrive sebagai simpanan cloud dia. So dia ada juga bagi yang free untuk OneDrive ni. Saya pun dah lama tak gunakan. Dulu saya ada. Tapi tak tahu sebab banyak sangat. Kita ada Google punya cloud, kita ada
Apple punya cloud, kita ada OneDrive pula so kadang confuse nak ambil kat mana. Tapi saya banyak gunakan Google Drive lah sebab dekat mana-mana device yang saya masuk, saya boleh access terus sebab dia senang. Integration dia macam seamless. Kemudian apa lagi kat dalam ni untuk productivity is on the LinkedIn. LinkedIn juga adalah dalam business segment ni, productivity and business process. Kemudian yang lain adalah Dynamic Business Solution, Dynamic 365, cloud-based application untuk ERP, CRM, Customer Insight, Power Apps, Power Automate and on-premises ERP, CRM application. Okay, ni semua juga adalah dia punya business. So banyak sebenarnya dalam kategori productivity and business process. Okay, so ini pecahan setiap satu tadi anda boleh go through. Kemudian yang kedua adalah Intelligence Cloud. Ini adalah servis yang ditawarkan berbentuk Intelligence Cloud. Server products dan juga cloud service including Azure. Ni produk Azure tu, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, NCAL dan juga GitHub. Okay, kemudian untuk enterprise service including Premier Support Service and Microsoft Consulting Services. So ini subsektor, dia panggil subsektor subsegment lah untuk intelligent cloud tadi. Dan untuk yang terakhir tadi more personal computing. Yang ini adalah dia punya Windows, Windows termasuk juga OEM licensing. Yang ini yang pakai brand lain yang dah siap-siap terus. Kalau kita beli PC biasa sekarang semua dah ada pre-installed lah dalam tu. Dia punya Windows sama sekarang Windows 11 kalau tak salah saya dah Windows 11 dah, so dah pre-installed. Kemudian devices including Surface dan juga PC accessories. PC accessories macam-macam dia ada yang Windows punya brand tu. Kemudian gaming juga di bawah personal computing ni, yang mana Xbox tu. Okay, dan juga of course dia punya aksesori yang lain lah. Dan yang bawah ni juga adalah untuk search advertising. Saya tak sure yang ni apa benda. Search advertising juga dimasukkan di bawah more personal computing. So ini background ataupun brief further explanations berkenaan dengan setiap daripada subsector ataupun subsegment tadi. Okay, so kita teruskan. Ini pecahan-pecahan dia daripada operation wise, untuk R&D dia, untuk sales, distribution, marketing dia, licensing option. Okay. Kemudian dia punya top management, anda boleh go through kat sini. So currently CEO dia bukan Bill Gates, sebenarnya dah lama dah bukan Bill Gates. Dia dah digantikan oleh Satya Nadella, sekarang CEO dan juga chairman of the board, Mr. Satya Nadella, berumur 53 tahun. Alright. Kemudian apa lagi yang ada? Risk factor. Okay, so of course in any business, in any investment, jangan hanya fokus on the return. Okay, kita juga kena prepared with all the risk. So kita kena tahu juga at least what are the risks associated to the company, to the business, to the sector, dan anything yang related. So kita boleh factor in dalam kita punya proses penilaian ataupun analisa kita. So very lengthy bahagian risk tu. Sama juga macam report-report yang lain kita pernah go through sebelum ni. Okay. Kemudian kita teruskan pada page ke-35 on the stockholder. Okay, so kalau kita nampak kat sini, ini tadi simbol didagangkan di Nasdaq, simbolnya MSFT. Ini all the repurchase program. Okay, berapa orang? Currently dia ada berapa orang pemegang saham dia, stockholder? Ada 82,291 registered holder untuk dia punya common stock. Ini tak termasuk ni apa dia panggil, bukan warrant, kalau tu dipanggil satu lagi
options. Okay, tak termasuk option-option yang diterbitkan oleh third party tu okay, so please be careful kalau you nak invest dekat global ni. There are many types of investment dekat global. Okay, so far yang syariah hanya yang apabila kita melabur. Yang pertama of course dalam bisnes tu syariah, perniagaan ataupun syarikat tu is a business model dia, patut syariah. Kemudian kita beli the common stock tu, ataupun kalau kat Malaysia kita panggil mother share tu lah, mother share tu. All the options ni kena be careful because options dekat global dia tak macam warrant dekat Malaysia. Okay, dia macam sikit sama sebenarnya, tapi sebab options yang diterbitkan, okay, kalau warrant tu at least kalau company tu terbitkan sendiri, kita masih boleh convert kepada dia punya mother share, okay, at certain period dia bagi dia punya validity period tu. Kemudian kita nak convert tu dia ada punya gearing, dia kemudian adalah dia punya premium dan sebagainya. Okay, manakala untuk options ni dekat overseas kadang-kadang diterbitkan oleh third party yang tak ada related pun dengan that company. So diterbitkan just untuk orang trade, sama ada di pasaran future ke ataupun untuk options short selling ke dan lain-lain. So please be careful bila you nak invest kat stock global. Pastikan yang mana satu yang you nak own. So yang dicerita kat sini yang 89,000 ni is on the common stock. Yang lain-lain tu saya tak tahulah. Dia punya all the derivative lah gitu, ataupun all the bentuk-bentuk third party terbitkan tu, tak ada kena-mengena dengan Microsoft, so dia tak ada record dalam tu. So kalau yang dapat dividen ke, yang dapat stock option dan lain-lain tu, all the stockholder untuk common stock saja. Okay, so please be careful bila you nak invest on the global stock ni. Alright. Seterusnya, page ke-36 dah masuk bahagian management discussion and analysis. Okay, so ini tadi brief explanation berkenaan dengan business operation dia. Okay, so ini dalam bentuk wording all the performance. Okay, kalau kita lihat bahagian dalam bentuk ni senang sikit kalau ada dalam bentuk okay, table, so nampak sikit. Okay, page ke-39 adalah on the summary result of operations. So yang pertama kita nampak dekat sini the revenue. Okay, so of course lah, yang pertama kita tahu berapa revenue untuk Microsoft Corporation ni. Nampak besar tadi, business modelnya nampak banyak. So betul ke banyak sebenarnya revenue dia? Okay, so kalau kat sini untuk tahun 2021 revenue-nya adalah sebanyak 168 billion US dollar. 168 billion US dollar. Banyak ke tak banyak? Okay, so banyak ke tak banyak? Bagi saya banyak lah 100 billion ringgit pun dah banyak. Ini US dollar pula lagi 168 billion US dollar. Dan 2021 merupakan peningkatan 18% dia punya in term of revenue as compared to tahun 2020. Okay, manakala untuk net income-nya adalah sebanyak 61 billion. Okay, so more than 100 billion tu digunakan untuk operations ataupun untuk cost-cost yang lain. Manakala net income dia adalah 61 billion. Still banyak 61 billion lah. Ni US dollar pula lagi. Okay, so peningkatan dah 38% compared to 2020. Okay, even though percentage untuk revenue hanya meningkat 18, tapi net income dia meningkat 38% as compared to the previous year. Okay, so mungkinlah disebabkan mungkin the cost reduction ke ataupun benda yang dia dah initial cost tu dah absorb from the previous year mungkin sebab tu. Alright, so apa lagi yang kita boleh nampak dekat sini? Ini explanation berkenaan dengan this table. Anda boleh baca kat sini. Dia akan brief a little bit further. Kemudian, okay, on page 40 is the segment result of operation. Okay, so kita nak tengok. Tadi dia mention ada 3 dia punya segment of business dia ada 3. So yang pertama ialah productivity and business process. Kedua adalah intelligence cloud. Dan yang ketiga adalah more personal computing. Namanya more personal computing. So yang pertama, on the productivity and business process, dia punya revenue contributor adalah sebanyak 53 billion, 53.9 billion. Intelligent cloud, okay, 60 billion. Dan more personal computing 54 billion.
So kalau kita nampak kat sini, the biggest revenue contributor bagi Microsoft Corporation untuk tahun 2021 adalah datang daripada Intelligence Cloud. So daripada cloud services dia tu, merupakan contributor yang terbesar bagi tahun 2021 as compared to tahun 2020. Actually paling besar juga, okay? Tapi personal computing tu dia lebih kurang sama kat sini. So 48.3, yang personal computing 48.2. So peningkatan I think untuk 21 most likely datang daripada Intelligence Cloud ni lah, kalau kita nampak daripada report kat sini. Okay, so second datang daripada more personal computing. All the PC tadi, Surface, Xbox dia tadi tu, banyak juga contributor, iaitu 54 billion. Dan productivity and business operation, all the Skype lah, Microsoft Team lah, apa benda semua tu, di bawah ni 53 billion. So di 3 business segment tadi tu. So biggest contributor datang daripada cloud business dia. Okay, bawah ni all the explanations, anda boleh baca. Kemudian page ke-42 dia mention dekat sini on the research and development. Okay, so sebenarnya Microsoft contribute ataupun gunakan 12% daripada dia punya revenue untuk bahagian R&D. Yang tadi ada pekerja lebih kurang 60,000 orang pekerja tu, dia gunakan untuk buat R&D tu. 12% daripada revenue ataupun equivalent to 20.7 billion, 20.7 billion untuk R&D saja. Okay, kemudian untuk sales and marketing is 12%, which is quite normal. Cuma sebab dekat sini dia asingkan sales and marketing dengan general administrative dia asingkan. So kalau combine together is 15%, 15%. So anda boleh comparekan dengan ada company yang kita dah go through sebelum ni, sama ada banyak ke sikit ke terpulang anda punya based on analisa anda. So dekat sini 12% untuk sales and marketing dan 3% untuk general admin. Okay, seterusnya kalau kita nampak dekat sini apa lagi yang dimention on the cash and cash equivalent. Okay, so cash and cash equivalent and short term investment total 130 billion. Ada 130 billion cash equivalent dan juga short term investment dia. Short term investment dia ada 130 billion. Tapi this one actually berkurangan compared to June 30th compared to 2020. 2020 dah ada banyak lagi, 136 billion. So ada pengurangan 6 billion untuk tahun 2021. 130 billion cash ready, cash and cash equivalent dan juga short term. Short term ni is not yang long term investment. So dia ada ready. Dia juga equity investment 6 billion. Oh, equity pun 6 billion macam tu je. Okay. Kita move on to page yang seterusnya. Okay, this is on the share repurchase, dividends. Okay, ini tadi kita dah tengok. This on the balance sheet or the asset and liabilities. This is on the cash flow, income and all expenses. Kemudian financial statement, dia punya notes. Okay, page ke-66 on the investment. Yang ni dirujukan note keempat on the investment. So anda boleh nampak di sini ada note level 2 dan juga level 1. All the investment kat mana yang dia ada. So
Ada dalam commercial paper, certificate of deposits, ada US government securities, foreign government bond, corporate notes and bond, municipal securities, okay, dan lain-lain. So ini equity tadi. Equity ada level 1 dan juga untuk others 1.5 dan juga 5 bilion So equity investment 1.5 Ini yang level 1 lah. Kemudian total up 136. Okay. 21. Okay, betul. Okay, satu lagi yang saya nak tunjuk kat anda adalah all the acquisition business combination yang dipanggil. Note nombor 8 ni, all the business combination ataupun acquisition lah. So yang pertama, Zenni Max Media tadi. Okay, yang kita dah mention kat bahagian atas tadi kita nampak. Zenni Max Media acquired, complete the acquisition on March 9, 2021. Purchase price is 8.1 billion Oh, saya dah beli 8.1 billion macam tu je. Tengoklah cash dia. Consisting primarily of cash. Memang cash. Gunakan cash relax beli 8.1 billion sebagai cash je. Apa yang nak buat financing ke sebab cash dia banyak 130 billion tadi. Bethesda is one of the largest privately held game developers and publisher of the world and bring broad portfolio of game, technology and talent to export. The financial result of Zenni, okay, sudah masukkan sekali. So, 8.1 billion acquisition. Yang pertama, yang kedua GitHub, okay. So kita nampak juga tadi all the GitHub adalah dalam salah satu business segment dia. Yang ini acquisition on the October 25th 2018. Dengan nilai 7.5 billion stocks transactions. So cash payment 1.3 billion. Okay. Sama juga dia dah masukkan dalam consolidated financial statement So dia punya financial statement untuk GitHub dia dah masukkan setahun tersebut. Okay, apa lagi ada? Okay, satu lagi adalah Nuance Communication Incorporated Nuance Communication acquisition. So baru pada April 11, 2021 entered into definitive agreement to acquire. Okay. Push. Boleh tahan ke dia All cash transaction valued 17.7 billion. Ini acquisition 19.7 billion. Inclusive of Nuance net debt. Nuance is a cloud and artificial intelligence software provider with healthcare and enterprise AI experience, and the acquisition will build on our industry specific cloud offering. So mungkin dia nak enter ataupun nak besarkan dia punya business segment dalam healthcare lah ni untuk AI system tadi. Okay. So ini expected end of calendar year 2021. So mungkin dah settle, tapi dalam report ni dia tak mention lagi lah. So kena tunggu, kena cari dia punya latest update berkenaan dengan Nuance tadi tu. Okay. Seterusnya kita tengok satu lagi the last part yang kita akan go through adalah on the geographic contributor. Okay, revenue contributor daripada negara mana yang banyak kita tengok. Tapi dia tak pecahkan sangat lah. Dia pecahkan dua je. Okay. Yang pertama untuk US market, dan yang lain dia panggil other countries. Okay. So daripada US contributed 83 billion out of the total revenue tadi. Tadi kita tengok daripada segi segmen business segment. Yang ni daripada negara mana datang. So US still dia punya major markets. Manakala other countries 84 billion 84 billion berbanding dengan 83. So tapi 84 ni is combined semua negara-negara selain daripada US. Okay. Dan pecahan lagi spesifik kepada produk yang dia ataupun service offering dia. Okay. So yang pertama, server products and cloud services. Ini sistem ataupun server service tu contribute 52 billion So cloud paling besar contributor. Manakala untuk Office product and cloud services this is all the office, Microsoft Office lah, apa Office tu 39 billion. Windows Windows OS
is 23 bilion. Gaming, ini Xbox tu lah, 15 bilion. So Xbox pun banyak juga contributor dia, or the sport, apa ni, e-sport ke apa tu, yang dalam Xbox, termasuk juga dalam gaming. LinkedIn senyap-senyap contribute 10 bilion. Ni daripada iklan ni, mungkin dia subscribe. LinkedIn macam-macam boleh subscribe. Nak tengok siapa tengok kita pun kena subscribe. Nak mesej orang pun kena subscribe. Nak search orang pun kena subscribe. So macam-macam business. Yes, subscription based sebenarnya service. So 10 bilion contributed daripada LinkedIn alone. Dan diam. Kemudian search advertising 8 bilion, enterprise service 6 bilion, devices 6 bilion, others 4.4 bilion. Okay, so itu pecahan-pecahannya. Dan hampir habis. Okay, so dia punya auditor adalah Deloitte. Alright, so I think sampai di situ saja kita punya sesi bedah siasat annual report. Dan seperti biasa, saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan satu bentuk servis pelaburan yang disediakan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd yang dipanggil sebagai private mandate. Apakah yang dimasukkan dengan private mandates? Private mandates ini adalah salah satu servis yang mana fund manager akan ataupun company akan laburkan saham-saham untuk anda. Okay, so anda tak perlu pening-pening, tak perlu nak monitor saham anda. So bila anda subscribe pada private mandates, so Phillip Capital akan uruskan pelaburan saham anda daripada segi analisa, daripada segi monitoring, daripada segi entry, exit dan sebagainya. Semua akan diuruskan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd. Okay, so apa yang anda hanya perlu buat, anda sediakan modal, kemudian anda boleh sit back dan juga anda boleh relax. Okay, dan anda boleh update, boleh tengok anda punya performance dari semasa ke semasa. Yang mana bila anda buka account, kita akan bagikan kepada anda akses kepada portal, dan anda boleh akses anda punya portal tu untuk tengok anda punya saham, saham apa anda pegang, berapa lot, berapa costnya, berapa performance semasa. Okay, anda boleh tengok 24 jam sebab sistem tu online. Anda boleh download lah berapa kali anda nak download. Cuma dia delay 1 hari, dia lewat 1 hari punya update. So dia akan ambil closing price. So ini sistem ataupun servis yang disediakan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd. Sekiranya anda berminat untuk melabur dalam saham-saham global yang patuh syariah, anda boleh hubungi saya untuk maklumat dengan dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan servis private mandate sini. Okay, so terima kasih kepada yang join pada sesi kali ini, dan juga terima kasih yang dah kongsikan kepada rakan-rakan dan juga keluarga anda. Thank you so much, dan semoga kita dapat bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.